Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sejahtera kawan-kawan satu negeri. Macam biasa, malam-malam gini orang bilang bagus cari idea kan. Banyak ide yang masuk. Maklumlah musim pilihan raya. Jadi straight to the point sajalah, tanpa membuang masa. Orang bilang topik ini kali membincangkan tentang kekotoran politik. Kekotoran politik yang dijalankan oleh elit politik Malaysia. Siapa elit politik Malaysia? Kamu tahu sendirilah siapa, kan? Orang yang lama memerintah, orang yang pegang itu, pegang ini, jurang-jurang lah itu. Nah, saya bikin kajian sedikit lah tentang ini hal. Dari 201 negara yang terdaftar di dunia, 197 ada sistem politik dia. Dari 197, 163 ada sistem pilihan raya dia. Ada setengah negara tiada pilihan raya, macam Arab Saudi tiada pilihan raya, Brunei tiada pilihan raya, ada setengah tempat tiada pilihan raya. Tapi negara-negara yang kononnya mengamalkan demokrasi mengadakan pilihan raya. Jadi setelah saya cek, banyak yang bilang kononnya pilihan raya di Malaysia ini bersih. Pilihan raya di Malaysia perjalanannya teratur, kan? Tapi yang jadi masalah bukan pilihan raya itu, tapi sistem politik dia macam mana. Saya tidak pernah jumpa satu negara pun di dunia ini di mana ada satu proses yang pelik biasa berlaku lepas pilihan raya, yaitu proses pembelian kata. Tidak ada. Di Thailand pilihan raya dia teruk. Ada baju kuning, ada baju merah, sampai bergaduh di jalan. Tapi settle tidak settle, tentera masuk habis cerita, atau raja masuk habis cerita. Itu Thailand punya style. Tiada pula orang main Muay Thai ke apa, tiada. Nah, lepas itu di Indonesia 220 juta orang, 60 juta orang, 180 juta pengundi. Si Jokowi sama si Prabowo, tiada pula orang bertumbuk, tiada. Memang penyokong ganas, tapi tiada sampai main beli-beli apa lepas kalah. Padahal si Prabowo tu general itu, tapi tiada pula dia lepas kalah. Walaupun dia ada duit, dia beli YB, tiada. Dia beli anggota MPR, tiada. Malahan di Indonesia yang namanya politik uang serangan fajar, yang orang bagi kapit beras ada rupiah pagi-pagi, tiada sudah. Namanya kampanye hitam, tiada sudah di Indonesia, tiada. Habis. Gile orang bilang, kan? Kampanye hitam itu maksudnya menggunakan media-media kerajaan, menggunakan uang, tiada. Di Singapura, walaupun orang bilang politik Singapura ini boring, dia punya pemerintah kontrol sana sini, tiada juga proses pembelian YB. Apalagi di India, demokrasi terbesar di dunia, 1 bilion orang, pengundi dekat-dekat 700 juta, tiada juga. Walaupun BJP main ganas ke Kongres Parti memerintah lama, dia mau main balik dia punya tanpa pemerintahan, dia tidak beli YB. Dia tidak ada beli YB. Di Bangladesh, Begum Khalida Zia sama Sheikh Hasina, lepas satu menang satu kalah, tidak ada beli YB. Padahal dua-dua pernah jadi Perdana Menteri. Di Malaysia sih yang ada beli YB. Pelik. Jadi, maukah kita jadi sebahagian dari masyarakat yang digelar ada senario politik paling kotor? Tidak mau kita, kan bikin malu lah. Bikin malu sama Indonesia, bikin malu sama Filipina, bikin malu sama Thailand. Konon negara yang berwawasan, tapi sistem pilihan raya yang menjadi asas pembentukan sebuah negara kotor. Macam mana anda kotor? YB boleh kena beli. Maksudnya mandat kita tidak harga lah, kan? Tidak harga. Rukun negara yang ketiga keluaran perlembagaan tidak kena pakai. Itu salah sudah itu. Tapi apa boleh buat? Pihak yang satu lagi duit banyak, memerintah lama, jadi dia suka-suka lah mau beli-beli YB. Itu satu. Kelainan politik Malaysia. Jadi kalau mau menghindarkan politik yang tidak bermaruah ini dari terus berlaku, senang saja. Kita sokong parti yang tidak mengamalkan pembelian YB. Tapi sokong jangan kaleng-kaleng. Kalau boleh sokong betul-betul. Sebab kalau majoriti sikit-sikit, situlah itu bisikan pembelian katak paling kuat. Lelong-melelong lah itu. Oke, itu satu hal. Kedua, kekotoran politik di Malaysia. Selain beli YB, ada satu lagi, pengundi hantu. Di mana-mana Saya tidak pernah pula dengar pengundi hantu ini ada di Jepun. Walaupun parti LDP dulu berkuasa,
tiba-tiba dia hilang kuasa, dia mau ambil balik. Tidak ada. Di Indonesia tidak ada pengundian. Bukan saya merendahkan negara saya daripada negara orang lain, tidak. Tapi contoh lah orang bilang, tidak ada pengundi hantu. Pilihan raya Amerika tidak ada pengundi hantu. Walaupun jarang bikin cerita hantu bagus, Ghostbuster apa semua ada, tapi tiada orang pengundi hantu. Thailand ada hantu nangnak, hantu apa semua, tidak ada pengundi hantu. Di Malaysia, Masya Allah, pilihan raya umum di Semenanjung, hantu spesial diimport dari Bangladesh. Diorang yang kena import. Kalau di Semenanjung, hantu dia Bangladesh. Lepas menang, kena kasih permit jualan, permit meniaga di Pasar Borong. Habis Pasar Borong. Tidak cukup Pasar Borong, kedai runcit lagi kena kasih. Habislah. Itu sebab diorang maju boleh meniaga sana sini. Ada imbuhan sebab jadi hantu masa pilihan raya. Kalau di Sabah, dia punya hantu lagi spesial, putih-putih sikit. Di Semenanjung Bangla, di Sabah Pakistan. Siapa yang bawa hantu Pakistan ni tahu-tahulah. Mestilah orang yang ada darah-darah Pakistan juga kan. Di Sabah hantu dia hantu Pakistan. Itulah pengundi hantu di Sabah. Sama juga kalau menang imbuhan kedai runcit juga. Itu sebab di Sabah banyak kedai runcit. Yang terdiri daripada Pakistan. Imbuhan dia juga. Jadi sampai bila kita mau negara kita dikuasai oleh elemen asing yang boleh meniaga? Tahukah kamu Bangladesh punya penjaga di Kuala Lumpur sekarang? Diorang ada konsorsium tau. 1,6 bilion dia punya modal. Boleh ambil mana-mana kedai. Kamu mau kah itu macam? Jadi kalau kamu mau menghentikan hal seperti ini, kita pilih parti yang tidak mengamalkan hal itu. Sekali lagi, pilihlah warisan. Kemenangan warisan penting. Bila warisan menang, di Semenanjung orang akan terfikir, masih ada harapan lagi. Masih ada harapan lagi untuk next election, untuk Datuk Syafiee jadi PM atau DPM, ada harapan. Jadi begitulah tuan-tuan. Jangan jadi sebahagian daripada elemen politik kotor. Jangan malukan negara kita tercinta nih. Nanti kita pergi luar negeri, kau dari mana Malaysia? Malaysia yang ada pengundi hantu itu kah? Malaysia yang boleh beli YB itu kah? Mau kamu gitu? Jangan mau, malu kita. Tuan-tuan, ingat 26 hari bulan, ramai-ramai pangkah parti yang tidak beli katak, pangkah parti yang tidak mengamalkan pengundi hantu. Assalamualaikum. Adios.